like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azhar Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains SPM, KSSM. Kita nak belajar apa? Ya, kita nak belajar teknik menjawab kertas 2 bahagian B. Ini adalah set 1. Okey, jom kita belajar. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita jawab soalan bahagian B. Untuk pengetahuan awak, soalan bahagian B ada 38 markah. You kena jawab semua soalan. Ada berapa soalan untuk bahagian B? Ada 6 soalan. Alright, soalan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 6 soalan, okey? So, kita baca soalan nombor 5. Semenjak plastik ditemui pada 5 Februari 1907, pelbagai produk dihasilkan dengan menggunakan plastik. Kebergantungan kepada plastik memberikan impak positif dan negatif. Soalan A, apakah mikroplastik? Dia bagi kat sini satu markah. So, yang ni you memang tak nak goreng. You kena jawab, jawapan dia memang exactly sama dengan buku teks. Yang ni memang awak kena hafal. So, bagi siapa yang hafal, apa jawapan dia? Ya, betul. Jawapan dia adalah mikroplastik ialah kepingan plastik yang sangat kecil ataupun yang kurang daripada 5 mm. So, kalau awak boleh ingat jawapan ni, maknanya awak boleh ingat apa maksud mikroplastik, you akan dapat satu markah. Alright? Okey, kita sambung dengan soalan B. Soalan B dia bagi awak rajah. Dia kata rajah 5.1 menunjukkan kitar hayat suatu produk. So, tengok dihasilkan daripada petroleum. So, jadilah botol. Botol ni bila dah siap, kita akan pasarkan ke semua kedai Eco. Kan Eco Shop yang Dunia 4 tu. Lepas tu, dia digunakan oleh pengguna untuk isi minuman. Maknanya, dah siap botol tu, dijual. Lepas tu ada orang beli, orang guna. Lepas tu ada proses X. Lepas tu jadi produk plastik yang lain. Apa proses X? Awak rasa daripada botol tu jadi produk plastik yang lain. Apa nama proses tu? Kalau awak boleh tahu jawapan dia, awak akan dapat satu markah. Ya, betul. Jawapan dia adalah proses kitar semula. Kalau boleh jawab, satu markah. Senang kan? Okey, kita sambung dengan soalan C. Dia kata, sesetengah produk plastik ni biasanya dibuang oleh pengguna dan dibakar di udara. Kan biasanya orang selalu bakar sampah kan. Tapi lepas tu kuasap. Elok ke tak elok kan. So, dengan menggunakan contoh yang sesuai. Macam mana sisa plastik ni kita boleh ubah suai supaya ia jadi bahan baru yang lebih bernilai. Sebab dia kata dengan menggunakan contoh yang sesuai. Apa yang boleh buat dengan produk plastik ni? Kita tak nak buang dia, kita tak nak bakar dia. Kan? Kita nak buat pencemaran udara. So, dia kata dengan contoh yang sesuai, apa yang boleh buat? Botol tu je nak buat apa? Ni kita panggil dia upcycle. So, kita boleh guna kitar semula ataupun kita boleh upcycle. Kita boleh jadikan botol tu, kita potong-potong jadi penyapu plastik ataupun kita boleh buat pasu ataupun kita boleh buat batik Eco Bricks. Apa yang tak pernah buat batik Eco Bricks ni, contoh kita ada botol Pepsi lah kan. Botol Pepsi ni, kita masukkan seberapa banyak plastik. Kita mampatkan dia sampai dia betul-betul mampat. Dalam satu tu, banyak sangat plastik bag dalam satu botol tu. Sebenarnya, Eco Brick ni sangat keras dan kuat. Dan dia boleh, biasanya orang pernah buat rumah menggunakan Eco Brick sahaja. Hebat kan? Itu adalah contoh je lah. Sebab dia kata dengan menggunakan contoh yang sesuai. Maknanya, you boleh kata, kita guna botol tu untuk buat penyapu ataupun buat pasu. Kat sini je you akan dapat 2 markah. Senang kan?
Okey, kita sambung dengan soalan D. Dia kata Rajah 5 menunjukkan mikroplastik dalam rantaian makanan. Okey, kita tengok kita ada matahari. Matahari menyebabkan botol plastik apa? Nampak tak bawah botol plastik tu? Dia tulis pecahan disebabkan oleh tindakan sinar UV dan mikroorganisma. So, dia menyebabkan botol tu jadi mikroplastik. Awak tengok arrow dia, okey? Sekarang ni mikroplastik dimakan oleh ikan dan kerang. Dan ikan ni dimakan oleh hidupan akuatik. Dan ikan juga dan kerang ni dimakan oleh burung laut. Dan ikan dan kerang ni juga dimakan oleh manusia. Tapi manusia ni dah makan ikan tu. Lepas tu dia pergi buang di plastik. Lepas tu plastik ni jadi mikroplastik. Mikroplastik jadi dimakan oleh ikan. Lepas tu ikan dimakan oleh manusia. Berpusing-pusing kat situ. Lepas tu manusia buat balik industri tu macam dia buat lagi plastik. Maknanya proses ini memang continuous lah. Soalan cikgu. Berdasarkan Rajah 5.2, macam mana mikroplastik boleh menyebabkan masalah kepada kesihatan manusia? Macam mana mikroplastik ni boleh menyebabkan manusia sakit? Macam mana? Cuba tengok. Kenapa tak mikroplastik dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh manusia? Macam mana ayat yang sesuai? Sebab dia bagi kat sini 2 markah. So, untuk 2 markah ni awak ceritalah. Awak cakaplah. Melalui rantaian makanan, bermula dari ikan kecil makan mikroplastik dan manusia makan ikan. So, kalau macam ni je, sebenarnya you dapat 2 markah. Senang kan? So, kat sini je, you dah dapat 6/6. So, settle soalan 5. Senang kan? Okey, kita sambung dengan soalan ke-6. Dia kata, Rajah 6 menunjukkan lengan manusia yang dibengkokkan. Awak tengok Rajah 6, kita ada otot X, bawah ada otot Y, lepas tu kita ada Z. Alright. Sebelum kita jawab soalan 6, kita buat revision. Okey, cikgu ada tangan yang cikgu angkat dengan tangan yang cikgu biar ke bawah kan. Cikgu luruskan tangan. Okey, awak kena ingat kalau bahagian atas nama dia adalah otot bicep. Bila kita angkat tangan kan macam ni, otot bicep ni akan mengecut tapi yang bawah ni adalah tricep. Awak ingat atas B bawah T. Tricep ni akan mengendur. Maknanya mengendur ni dia macam panjang sikit lah. Kalau mengecut dia macam pendek sikit otot tu. Alright. Tapi bila kita luruskan tangan, otot bicep ni pula akan mengendur dan otot tricep ni pula akan mengecut. Boleh? Okey, ni adalah quick revision. Soalan A. Namakan otot X. Tengok otot X. Atas ke bawah? Atas kan? So, jawapan dia adalah otot bicep. Kelas, kalau you jawab macam ni je, you akan dapat 1 markah. Senang kan? Okey, kita sambung soalan B. Dia kata jelaskan tindakan otot X dan otot Y yang menyebabkan pembengkokan lengan. Maknanya bila you bengkok tu, apa yang berlaku kat otot X dengan otot Y? You kena tengok yang bengkok lah, jangan tengok yang lurus pula. Apa jadi dengan otot bicep? Apa jadi dengan otot tricep? Salin je jawapan cikgu yang dekat gambar tu. So, you just tulis je. Otot bicep akan mengecut. Otot tricep atau otot Y akan mengendur. Macam ni je, you akan dapat 1 markah. Senang ke tak? Senang kan? So, soalan C. Dia kata Z adalah tisu penghubung yang menyambung otot kepada tulang. Terangkan bagaimana Z disesuaikan oleh fungsinya. Okey, untuk pengetahuan awak, Z ni yang sambung otot kepada tulang. Awak kena ingat tahu, apa benda yang sambung otot kepada tulang. Dan apakah yang sambungkan antara tulang dan tulang. Tu memang awak kena ingat lah. So, kalau untuk pengetahuan awak, kalau sambungkan otot ke tulang, nama dia adalah tendon. So, tapi dia kata macam mana tendon tu sesuai. Maknanya dia berfungsi kan supaya dia boleh sambung kan. So, awak kena ingat tendon ni dia adalah kuat dan dia adalah tak kenyal. Sebab tu dia boleh, maknanya tangan tu boleh bengkok, boleh lurus kan. Sebab dia adalah kuat. Cik kalau tendon tu lembik kan, awak nak lurus je dah putus lah. So, dia masih kuat dan tak kenyal. Alright. So, kita pergi soalan D. Dia kata kaki Ali telah terseliuh dan bengkak akibat terjatuh semasa main bola sepak. Ni biasa atlet-atlet sekolah kan. Kalau dia main bola, biasanya akan adalah insiden dia jatuh kan. Tapi bila kaki Ali ni terseliuh dan bengkak, apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku dekat otot dia, dekat tulang dia ke, dekat ligamen dia ke, dekat tendon ke, apa yang berlaku? Biasanya kita tengok soalan ni. Berdasarkan situasi di atas, jelaskan apa yang berlaku dekat otot dia sebenarnya. Dan apa yang cara rawatan yang boleh diambil oleh Ali. Ali nak buat apa kalau kaki dia bengkak?
Adakah dia biar je macam tu? So, apa yang dia buat? Sebenarnya apa yang berlaku bila kaki dia bengkak tu? Kalau tengok kat sini sebenarnya, biasanya kalau pernah dengar lah atlet-atlet sekolah akan cakap sebenarnya ligamen dia koyak atau cedera. Kalau tak tahu ligamen ni apa, sekejap cikgu tunjuk So, cara rawatan, tak nak lagi dia bengkak lagi, dia boleh ambil ubat tahan sakit ataupun dia boleh buat fisioterapi ataupun dia boleh buat pembedahan. So, kalau tengok gambar dekat bawah ni, itulah ligamen. Nampak nak ligamen? Ligamen ni koyak, maksudnya patutnya tulang-tulang ni bersambung. Tapi bila ligamen ni terkoyak, maknanya dia akan jadi sakit lah. Dia akan jadi bengkak lah. Faham tak? So kalau you jawab macam ni je, sebab ligamen tercedera atau terkoyak, lepas tu cara rawatan, nak bagi sekali satu markah untuk cara rawatan, you akan dapat satu markah. So kat sini je dah 6 markah. Senang tak yang ni? Senang kan? Okay, kita nak buat quick revision sikit sebelum kita masuk next question. So, cikgu nak bagi tahu yang sel ni boleh membahagi. Bila sel boleh membahagi, nama proses dia adalah pembahagian sel. So, untuk pengetahuan awak, pembahagian sel ada dua. Satu mitosis, satu meiosis. Sekarang cikgu nak terangkan dia punya proses, alright? So, kita cerita pasal awak lah. Okay, awak jumpa seorang lelaki, seorang perempuan. Dating lah cerita dia. Lepas tu dah jumpa, berkenalan. Aduh, tersayang lah pula. Tersuka, couple. Bila dah couple, aduh, gaduh pula. Dah gaduh, clash. So, yang keempat, buat haluan masing-masing. Alright, kita tengok balik proses dia. Ni just nak bagi awak senang faham je lah, okay? Pasal pembahagian sel ni. Dia jumpa, berkenalan. Step kedua, dia couple. Step ketiga, clash. Step keempat, buat haluan masing-masing. Alright, kita tengok macam mana gambar dia, okey? Sekarang belah kiri cikgu ada mitosis, belah kanan cikgu ada meiosis. Okey, kita tengok dia ada, okey, kita nak tengok dia couple, okey? Tengok kat sini Kat sini, mitosis satu ni, nampak ni Profasa ni, dia tengah couple. Dia tengah berkenalan. Dia berkenalan. Lepas tu bila dia tersun kat tengah-tengah tu, awak bayangkan dia tengah pergi dating. Alright? Lepas tu bila dia dah pergi ke arah lain, awak anggap dia dah gaduh, dah clash. Lepas tu yang bawah ni, bila dah betul-betul ni terpisah, tu adalah membuat haluan masing-masing. Senang tak nampak gambar dia? Maknanya dia berkenalan, dia tersusun tengah-tengah tu, ke satah khatulistiwa ni, awak anggap dia tengah couple. Lepas tu bila dia bergerak ke kutub yang berlainan, awak anggap dia clash. Lepas tu bila dia jadi dua tu, awak anggap dia buat haluan masing-masing. Faham tak gambar ni? Ni kromosom sebenarnya. Tapi you senang tak faham kalau macam ni? Okey, kita tengok pula meiosis. Kalau tengok meiosis, dia pun ada sesi berkenalan. Ta'aruf. Lepas tu, awak nampak tak? Dia duduk kat tengah-tengah. Satah khatulistiwa. Dia duduk kat tengah-tengah tu, awak anggap dia tengah couple. Tapi beza mitosis dengan meiosis, awak nampak tak? Dia punya couple tu, dia macam melekat sikit. Tu kita panggil pindah silang. Sekejap lagi cikgu tunjuk macam mana dia pindah silang. Dia couple lagi gatal sikit lah daripada yang mitosis ni. So, bila dia dah couple, nampak tak dia buat haluan masing-masing? Dia dah, bukan buat haluan masing-masing, dia clash. Dah couple, clash pula, gaduh kan, clash. Lepas tu dia buat haluan masing-masing, nampak tu? Jadi dua. Lepas tu, lepas dah clash, dia cari pasangan lain. Gitu. Move on. So, dia cari pasangan lain, dia berkenalan. Nampak? Lepas tu nampak tak dia duduk tengah-tengah tu? Duduk tengah-tengah maksudnya dia dah couple lah. Alright. Lepas tu nampak tak dia pergi ke kutub yang berlainan? Dia dah pergi arah asing kan? So dia dah clash. Alright. Lepas tu jadilah yang bawah ni. Dia dah buat haluan masing-masing. So kalau nampak dekat sini, ada dua kan? So kita panggil dia mitosis hasilkan 2 sel anak. Kalau meiosis, dia hasilkan 4 sel anak. Cuba tengok dekat mitosis. Berapa kali dia clash? Dia clash dekat nombor 3 kan? Dia clash sekali. Dekat meiosis, berapa kali dia clash? Maknanya berapa kali dia cerai? Dia 2 kali cerai kan? Pertama dia clash dekat anafasa 1, lepas tu dia clash dekat anafasa 2. Maknanya awak nampak tak apa beza mitosis dengan meiosis? Senang kan? Tapi awak kena ingat tau, dekat meiosis dia punya kromosom tu yang biru dengan merah tu dia melekat sikit. Tu nama dia pindah silang. Jom kita tunjuk apa itu pindah silang. Tapi awak nampak kan beza mitosis dengan meiosis? Kalau mitosis dia ada tu menghasilkan 2 sel anak, meiosis dia akan menghasilkan 4 sel anak. Mitosis, dia ada sekali je dia pembahagian, dia clash. Meiosis, dia clash 2 kali. Pembahagian dia 2 kali. Alright. Okey, sekarang kita nak tengok pembahagian sel. Sekarang kita nak bezakan antara mitosis dengan meiosis. So, biasanya soalan ni keluar kat esei, subjektif, objektif, semua ada. Famous juga ada ni.
So, mitosis ni awak kena ingat tahu. Kalau soalan tanya, apakah fungsi mitosis? So, awak kena ingat fungsi mitosis adalah menghasilkan sel baru dan gantikan sel rosak. Nampak ni? Kita nak repair sel rosak dan kita nak buat sel baru. Contoh kuku kan makin panjang kan. Sebab dia buat sel barulah. Maknanya kuku awak mengalami mitosis. Rambut awak makin lama makin panjang kan. Sebab tu dia rambut menghasilkan sel baru. Maknanya rambut telah mengalami mitosis. Boleh? Next. Macam contoh, awak luka, jatuh aksiden. Bukan jatuh hati, jatuh hati tak sakit. Jatuh aksiden, kulit awak luka. Lepas tu lama-lama nampak dia jadi parut kan. Sebenarnya, kulit awak tu telah menggantikan sel-sel yang rosak yang luka tu. Maknanya sel kulit awak telah menjalani mitosis. Faham So, apa beza meiosis? Meiosis ni function dia untuk menghasilkan gamet. Gamet dalam sains adalah sperma dan ovum. Ni dia. Awak kena ingat, meiosis ni untuk sperma dan ovum je. Okay, so next. Beza yang kedua adalah mitosis berlaku di sel soma. Tapi kalau tumbuhan dia berlaku kat hujung pucuk, dekat akar. Sebab tu akar makin panjang, hujung pucuk makin, daun makin besar kan. Sebab dia berlaku mitosis. Kalau meiosis pula, dia berlaku di sel pembiakan. Kan sperma dengan ovum kan. So dia masih keluar daripada testis dengan ovari. Itu adalah sel pembiakan dia. Tapi kalau tumbuhan dia berlaku dekat enter dan ovari. Kita sambung perbezaan yang ketiga. Nampak ni. Ni sel soma ke ujung pucuk. Ni dekat testis dengan ovari. Ni gambar dia lah. Nak bagi awak senang nampak. So yang ketiga. Mitosis T kan. Nampak tak T? Mitosis kan. T maksud tidak. Tak berlaku pindah silang. Tak ada variasi. Tapi meiosis ada pindah silang. Ada variasi. Apa yang pindah silang nampak tak? Ni yang cikgu cakap tadi kan. Page sebelum ni kan. Ini yang pindah silang. Maknanya kromosom tu dia duduk melekat. Kan cikgu kata dia gatal sikit kan. Nampak tak? Bila dia melekat, dia akan tukar information. Sebab tu biru dapat merah, merah dapat biru. Nampak tak? Dia macam combine sikit. Itulah pindah silang. Bila ada berlakunya pindah silang, barulah ada variasi. Okay. So next adalah mitosis. Pembahagian dia sekali sahaja. Maknanya dia clash tu sekali sahaja. Meiosis pembahagian dia 2 kali. Maknanya dia clash 2 kali. Ingat tak yang clash yang depan tadi? Ada kan? So next. Mitosis hasilkan 2 sel anak. Tu. 2 sel anak. Meiosis hasilkan 4 sel anak. Boleh? Senang tak sampai sini? So kalau soalan tanya, berikan contoh 4 banding beza. Banding bezakan mitosis dan meiosis. Lepas tu dia bagi 4 markah. You boleh buat bentuk jadual macam ni. So boleh pilih 4 yang paling senang awak ingat. Alright? So you faham beza mitosis dan meiosis? Kalau faham, jom kita jawab soalan. Okey, jom kita jawab soalan 7. Soalan 7 dia kata Raja menunjukkan sebahagian peringkat PQRS dalam satu pembahagian sel haiwan. Kita ada P, kita ada Q, kita ada R, kita ada S. Ni apa? Soalan A1. Berdasarkan Raja 7.1, tanda right jenis pembahagian sel dalam jadual 3. Okey, kat sini dia tulis meiosis ke mitosis? Awak kena tengok betul-betul. Ni mitosis ke meiosis? Dia ada tak pindah silang? Dia ada tak duduk gatal melekat-lekat? Ada tak yang dia macam merah jadi biru, biru jadi merah? Ada tak? Ke tak ada? Ada kan? Nampak tak? Hitam dari putih, putih jadi hitam. Dia macam ada combine kan? So kalau ada, nama dia adalah proses. Ya, betul. Meiosis. Kalau you tanda dekat tempat yang betul, you akan dapat 1 markah. Okey, next kita sambung nombor 2. Dia kata, susunkan peringkat sel PQRS mengikut susunan yang betul. Cuba tengok. Tadi kan cikgu dah ajar berkenalan, couple, clash dengan buat haluan masing-masing kan. Cuba tengok antara PQRS, mana berkenalan? Lepas tu mana dia couple? Lepas couple, mana dia clash? Lepas clash, mana dia buat haluan masing-masing? So, awak kena ingat dia punya flow, right? So, jawapan dia adalah, ya betul, PRQS. Tapi kalau you buat PRQS, tak ada koma, salah. Dia you kena buat P, R, Q, S. Ataupun you boleh buat P, arrow R, arrow tu anak panah. Arrow Q, arrow S. Alright, kalau you buat macam ni, you akan dapat 1 markah. Okey, soalan B. Nyatakan bahagian pada badan manusia yang terlibat dalam pembahagian sel ini. Tadi awak kata ni meiosis kan? So, meiosis berlaku dekat mana? Ingat tak? Dia berlaku dekat mana? So, kalau awak ingat, jawapan dia adalah
testis atau ovari. Ataupun you boleh buat sel pembiakan. So, kat sini je you akan dapat 1 markah. Okey? Okey, next kita sambung soalan C. Dia kata nyatakan satu kegunaan proses dalam bidang pertanian. Macam mana dalam bidang pertanian boleh berlaku proses meiosis? Proses apa? Apa kegunaan dia? Yes, kita boleh buat dalam proses kacukan. Contoh kacukan, awak boleh tulis kacukan, you akan dapat 1 markah. Soalan D, rajah menunjukkan proses yang berlaku di peringkat P. Peringkat apa yang gatal ni, kelas? I teach you right. So, kalau dia melekat, lepas tu dia hitam ambil putih, putih ambil hitam. Apa nama proses tersebut? D1. 1 markah. Proses apa? Yang melekat-lekat tadi, yang gatal sikit tu. Ingat tak nama dia siapa? Ya, betul. Nama dia adalah proses pindah silang. Kalau awak boleh tulis proses pindah silang, you akan dapat 1 markah. Next, soalan D2. Apakah kepentingan pindah silang tadi? Bila you dah tukar information macam tu, dia boleh menyebabkan, yes, boleh menyebabkan variasi. Kalau you boleh tulis variasi, you akan dapat 1 markah. So, dekat sini je, you dah ada 6 markah. Senang tak tajuk mitosis meiosis? Senang kan? Okey, kita sambung soalan 8. Cuba tengok rajah 8. Ni gambar apa? Gambar apa ni? So, inilah gambar satelit. So, sebab tu soalan A, dia kata apakah itu satelit? So, untuk pengetahuan awak, soalan macam apakah macam ni memang you kena ingat dan hafal. So, bagi siapa yang hafal, inilah jawapan dia. Satelit adalah merupakan objek yang mengorbit planet atau bintang. Okey? Dia yang pusing-pusing tu. Yang orbit planet atau bintang. So, kalau you dapat tulis lengkap macam dalam buku teks, you akan dapat 1 markah. So, soalan B, nyatakan satu contoh satelit yang mengelilingi bumi pada orbit rendah bumi dekat Leo. Siapa yang bergerak pusing bumi dekat Leo? Ingat tak? Alah, yang Syekh Muzaffar pergi tu. Syekh Muzaffar kan pergi Leo kan? So, apa yang dia naik tu? Apa satelit dia? Yes, you boleh buat sama ada satelit telekomunikasi ataupun yang Syekh Muzaffar pergi iaitu ISS, iaitu Stesen Angkasa Antarabangsa. Kalau you boleh tulis macam ni, you akan dapat 1 markah. Okey? Next, kita nak pergi terangkan hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju satelit. Ni awak kena ingat bumi ni ada graviti. Alright, graviti ni yang menarik semua benda jatuh ke bawah. Contoh apple kalau cikgu lepaskan, dia akan jatuh ke bawah. Tapi cikgu bukan Einstein. Cikgu ambil contoh Einstein. Kan apa-apa barang kalau kita lepas pun jatuh ke bawah kan? Sebab kita ada graviti. Sama macam dekat bumi. Dekat bumi ni tengah-tengah dia ada pusat graviti bumi. Alright. So, kalau satelit ni bergerak pusing bumi dengan satelit yang jauh pada bumi, dia pusing bumi. Kan satelit ni kalau dia bergerak, dia akan ditarik ke pusat bumi kan. Dia akan ditarik melalui daya graviti bumi. So, kalau dia dekat dengan bumi, daya tu kuat tau, graviti tu kuat. So, dia perlu bergerak dengan sangat laju. Tapi bila dia dah jauh daripada bumi, daya graviti tu rendah, dia boleh bergerak slow je. You faham tak? So, macam mana you nak buat ayat? Ketinggian dengan hal laju. So, you boleh buat jika maka ataupun semakin-semakin. So, boleh cakap semakin rendah orbit satelit, so semakin tinggilah hal laju. Maknanya lagi rendah dia dekat dengan bumi, lagi tinggi hal laju dia, lagi laju. So lepas tu dia kata terangkan, sebab soalan ni 2 markah tau. So you kena explain apa benda hubungan tadi. So you bagilah tahu kerana apa? Kerana semakin dekat satelit dengan bumi, semakin tinggi daya tarikan graviti bumi. Betul tak? Lagi dekat satelit tu dengan bumi, lagi tinggilah daya tarikan graviti. So, dia perlu bergerak dengan laju supaya dia tak ditarik oleh daya tarikan graviti bumi. Kalau you boleh buat ayat lengkap macam ni, you akan dapat another 1 mark. Alright? Okey, kita sambung yang D. Dia kata beberapa dekad ini, teknologi angkasa lepas semakin mendapat tempat dan berkembang dengan pesat sehingga ke hari ini. Wajarkan. Kalau soalan tanya wajarkan, macam nak jawab? Soalan dia kata wajarkan kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas pada hari ini. Okey, kalau dia tanya wajarkan, perlukah awak tulis wajar atau tak wajar? Itu kalau soalan tanya wajarkah. Kalau soalan tanya wajarkan, cara jawab dia, you kena sokong dan you kena bagi jawapan positif. Macam mana nak jawab? Okey, macam mana nak sokong ayat perkembangan pesat teknologi angkasa lepas ni
wajarkan kesan perkembangan pesat. Maknanya you kena bagi reason yang positif. Apa kelebihan perkembangan pesat teknologi angkasa lepas? Kita tahulah kalau lagi banyak, teknologi ni makin pesat, banyak satelit akan dihantar ke angkasa. Bila banyak satelit dihantar ke angkasa, banyaklah sampah kan kalau dia rosak. Tapi dia tak nak yang negatif. Dia nak yang positif. So, cara dia, you kena bagi positif. Sebab dia bagi 2 markah, you kena bagi 2 point. Alright? So, mungkin you boleh cakap, bila dah pesat kan, teknologi angkasa lepas dah pesat, bolehlah meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan angkasa lepas dalam pelbagai bidang. Ataupun you boleh cakap dapat meningkatkan perkembangan ekonomi angkasa lepas. Kalau you boleh jawab macam ni, you boleh dapat 2 markah. So total kat sini adalah 6/6. So habis satellite. Okay. Okey, kita sambung dengan soalan nombor 9. Dia kata, Raja 9 menunjukkan satu isu sosio-saintifik yang berlaku di sebuah negara. Okey, kita belajar tengok gambar. Ni gambar apa ni? Yes, ini gambar tong sampah penuh dengan sampah. Maknanya isu kita adalah pasal sisa dan air sisa. Soalan A. Nyatakan satu kesan pembuangan sisa pada Raja 9 secara tak terancang terhadap alam sekitar. Awak rasa apa yang akan berlaku kalau banyak sangat sampah? Kan, sana sampah, sini sampah, turun tangga sampah, naik tangga sampah, keluar kereta sampah. So, kalau terlalu banyak sampah, what will happen? You boleh tulis, you boleh tulis sama ada, boleh tulis pencemaran air ke, pencemaran udara ke, pencemaran tanah. Awak buat macam ni je, awak akan dapat 1 markah. Tapi kalau buat pencemaran alam sekitar, tak boleh. Sebab pencemaran ni ada 4. Sama ada air ke, tanah ke, udara ataupun terma. Alright. So, soalan B. Selaku pengusaha kantin. Contoh awak jadi owner kantin kan. Kantin sekolah awak. So, apakah yang awak boleh lakukan untuk kurangkan penggunaan plastik? Kan biasanya kalau kita pergi kantin kan, nak beli nugget ke dalam plastik, beli keropok leko dalam plastik, beli roti dalam plastik, everything is in plastic. So, apa yang boleh buat kalau awak sebagai owner kantin? Awak nak cakap apa dengan murid-murid? Apa yang awak nak buat supaya diorang boleh tak guna pun plastik? Dari pihak awak sebagai kantin, apa yang awak boleh buat? Sebenarnya, awak boleh bagi bermacam-macam idea dan kalau idea awak diterima, you akan dapat 1 markah. Okay? So, kalau macam cikgu, kalau cikgu jadi pengusaha kantin. Tak nak lah, cikgu tak nak jadi pengusaha kantin. Okey, contohlah jawapan yang you boleh buat. Dia boleh menggalakkan murid bawa bekal makanan sendiri. So, dia buat bekal macam IKEA lah kan. IKEA kalau kita nak tapau, kita kena beli Tupperware kan. Dia maknanya Tupperware tu boleh basuh kan. So, tak adalah kita kuranglah guna plastik. Alright, next. Ataupun kita boleh cakap dengan dia, kita tak akan bagi penyedut minuman plastik. Macam McD kan. McD kalau kita drive thru kan, sebelum kena boycott dulu, dia tak akan bagi awak straw pun. Ataupun you boleh gantikan, you boleh guna pembungkus beg atau beg kertas. Maknanya macam burger tu kan dia wrap dengan kertas kan. Tu pun boleh. Maknanya dia boleh kurangkan plastik. So, tak kisah jawapan awak macam mana pun. Kalau jawapan awak diterima, you akan dapat 1 markah. Okay? Next, kita sambung soalan C. Dia kata seorang suri rumah. Dia nak lupuskan sisa makanan yang terkumpul dari dapur rumah dia. Lepas tu dia bercadang nak buat sisa makanan tu jadi baja kompos. Wajarkan. Kan cikgu dah ajar kalau soalan wajarkan, you kena sokong dan you kena bagi jawapan yang positif. Okey, contoh cikgu masak bayam, cikgu masak, banyak cikgu masak. Carrot kan. Cikgu masak sayur-sayur ke, cikgu makan buah ke, kan ada kulit-kulit dia, batang-batang sayur tu kan. Cikgu tak nak buang, cikgu tak nak buang dalam tong sampah. Cikgu nak jadikan dia baja. Bagus ke tak? Bagus kan? Tapi you kena sokong. Apa yang cikgu buat tu? So macam mana? Apa kelebihan kalau cikgu buat baja kompos? Apa kelebihan dia? Maknanya kalau kita dah buat sisa tu jadi baja kompos, maknanya dapatlah kurangkan sisa makanan kat rumah kita tu. Ataupun bolehlah kurangkan bau busuk kan. Ataupun baja yang kita hasilkan, dia adalah kos yang rendah dan dia lebih mesra alam. So tak kisah jawapan awak mana satu. Kalau betul, you akan dapat 1 markah. Okay? So kita pergi soalan D.
Okey, soalan D kalau perasan, soalan ni 3 markah tau. Soalan 3 markah biasanya ada 2 format lah setakat KSSM ni. Satu format you kena susun buat ayat macam ni, satu format lagi you kena lukis. Ingat tak? Kan? So kalau soalan yang buat ayat macam ni, kita try baca soalan Dia kata papan kenyataan di belakang kelas boleh dihasilkan dengan guna sisa pepejal. Papan kenyataan buat guna sisa. Hebat. So, dia kata anda diminta untuk buat papan kenyataan di sudut kelas guna bahan tersebut. Okey, dia bagi awak. Okey, dapat dia nak buat papan kenyataan kan. So, dia bagi awak air. So, kita lukis air. Ni lah air. Lepas tu, dia bagi awak sabut. Tu sabut kelapa. Contoh ni yang sabut kan. Buruk cikgu lukis. Tak apalah. Jangan nampak tu sabut. Lepas tu, cikgu ada kertas. Ni kertas. Lepas tu dia bagi kotak. Ni kotak. Lepas tu dia bagi awak mesin pengisar. Dalam sains, tak ya. Dalam bahasa Inggeris, mesin pengisar adalah blender. So, this is the blender. Next, dia bagi kita gam. Okey, contoh ni gam kan. Lepas tu dia bagi bingkai kayu. Biasanya bingkai kayu kalau nak buat papan kenyataan bentuk apa? Bulat ke, petak ke, segitiga ke? Biasanya bentuk petak lah. So, kita buat bentuk petak. So, adakah kita kena lukis? Tak perlu. Kita nak buat ayat. Okey. Tapi sebelum buat ayat tu, cuba baca. Dia kata tuliskan langkah-langkah untuk bina papan kenyataan. Pertama, dia kata rendam sabut, kertas, kotak dalam air. Maknanya kita potong lah sebab ayat tu dah digunakan kan. So, kita potonglah air, kita potong sabut, kita potong kertas dan kita potong kotak. Sebab dia dah guna dalam ayat nombor 1. Kan? Lepas tu ayat nombor 5, memampatkan sisa bahan kisar dalam bingkai kayu dan jemur bawah cahaya matahari. Ikut logik lah. Kita tinggal mesin pengisar, gam dengan bingkai kan. Tapi bingkai ni dah digunakan dalam ayat nombor 5, betul tak? Nampak tak? Alamak. Tak boleh back pula. Okey, tak apa. So, first kita dah rendam sabut tu. Kan? Lepas tu kita kisarlah. Bila dah lembut, dah rendam, dah lembut, kita kisarlah dalam bahan rendaman tu guna mesin. Bila kita dah kisar, kita nak jadikan dia papan kenyataan. Papan kenyataan ni, tadi kan ada air kan? Kan basah kan? Sebab kita rendam. Bila kita blend, air tu masih ada. So, kalau nak jadi papan kenyataan, adakah dia perlu basah? Tak kan? So, apa yang kita boleh buat? Sebab dia nak kering kan? So, kita boleh buat... kita boleh perah bahan kisar tadi untuk keluarkan air. Lepas tu, kita tinggal gam je kan. So, cakaplah, kita campurlah bahan kisar tadi dengan gam. Lepas dah campur dengan gam, baru kita mampatkan dalam bingkai kayu. Lepas tu kita jemur bawah cahaya matahari. So, kalau boleh buat ayat dengan lengkap macam ni, you akan dapat 3 markah. Senang kan? Dia biasanya dia akan bagi key point untuk step-step tu lah. So, contoh awak guna kisar, awak tulis kisar je. You dah dapat markah lah kot. Macam tu lah. So, itu adalah untuk cara buat ayat kalau soalan suruh tulis langkah-langkah. Biasanya sebab tu kalau boleh awak potong dulu apa yang dah diguna. So, awak guna ayat, awak buat ayat untuk bahan yang belum digunakan. Okey? Okey, kita sama soalan terakhir untuk bahagian B. Soalan di alam raja 10 menunjukkan seorang lelaki menggunakan satu peralatan optik. Kelas, ini gambar apa? Ni apa? Ni teleskop ke? Periskop ke? Mikroskop ke? Dia nak tengok benda apa? Kan, pernah tak guna ni masa tingkatan 1? Ada kan? So, soalan dia, soalan A, apakah jarak antara kanta mata dan kanta objek bagi menghasilkan imej dalam keadaan lebih selesa untuk dilihat? So, macam mana? Apa jarak yang sesuai? So, you boleh jawab, jarak yang sesuai adalah panjang fokus kanta objek tambah panjang fokus kanta mata. Kalau boleh jawab macam ni, you akan dapat 1 markah. Soalan yang kedua, apakah kepentingan penggunaan peralatan optik tersebut? So, this is microscope kan? Nama pun micro. Micro kan kecil. So, apa function dia? Adalah untuk melihat objek yang seni atau yang sangat kecil. Kalau you boleh jawab macam ni, you akan dapat 1 markah. Okey? Next, soalan C, dia kata Raja 10.2 menunjukkan satu peralatan optik yang membantu mengatasi had keupayaan penglihatan manusia. Wajarkan, soalan minta wajarkan penggunaan peralatan optik tersebut bagi proses pembelajaran di kelas. Ini alat apa sebenarnya? Pernah tak cikgu awak guna kat kelas? Ada kan? This is LCD projector. Okay? Okay, kalau tengok dekat sini, dia kata... kan cikgu dah ajar, kalau soalan wajarkan, you kena sokong dan you kena bagi jawapan positif. So, aku rasa
Bagus kan kita guna LCD masa PDP dalam kelas? Bagus kan? Bila bagus, you kena bagi reason. Kenapa dia bagus? Cakaplah, cikgu awak guna LCD bagus sebab image yang dihasilkan tu dapatlah nampak lagi besar, nampak lagi terang. So, kalau boleh jawab macam ni, awak akan dapat 2 markah. Sebab dia ada 2 markah, so you kena bagi 2 point. Alright? Senang tak? Senang kan? Okay, next kita ada soalan D. Okey, ni adalah soalan lukisan. Macam mana cikgu tahu ni soalan lukisan? Sebab dia ada kotak. Alright? Lepas tu bawah tu ada penerangan. Okey, so soalan dia kata, seorang murid ingin membina satu peralatan optik untuk melihat objek yang jauh. Apa benda yang boleh melihat objek yang jauh? So, dengan menggunakan silinder kertas berongga 10 cm, silinder berongga berdiameter 9.5 cm, dia bagi awak kad manila, dia bagi awak satu kantar cembung nipis, cembung ni yang kembung tu tau. Lagi satu kantar cembung yang kembung juga tapi lagi tebal. Lepas tu dia suruh awak reka dan lukis sebuah model teleskop. Tahu tak teleskop tu? Teleskop ni yang kita tengok bulan tu. Kan bentuk dia macam mana? Awak ingat tak? Tapi dia suruh awak buat teleskop ringkas dalam ruang yang disediakan. So jangan keluar daripada kotak tu. Okey, next, labelkan dan terangkan fungsi. Okey. Untuk pengetahuan awak, soalan label 1 markah, fungsi 2 markah. Dulu lukis dia dah 3 markah. Sekarang lukis dengan label 1 markah, fungsi 2 markah. So, sebelum awak dapat soalan macam ni, cikgu lagi prefer awak lukis dulu dekat tepi. Okey, macam nak lukis? Okey, macam nak lukis, awak je macam ni. Contoh dia kata silinder kertas berongga 10 cm. Buat 10 cm. 9.5 buat 9.5. Lepas tu dia bagi awak laju cikgu lukisan. Dekat manila. Cikgu buat kat manila. Lepas tu dia bagi kantar cembung nipis. Cikgu lukis kantar cembung nipis. Lepas tu cikgu ada kantar cembung tebal. Ni kantar cembung tebal. Kan? So, daripada bahan 5 bahan ni, macam mana cikgu nak buat teleskop? Sebab kalau dah lukis kat luar, baru nampak macam mana awak nak susun. So, contoh cikgu susun pump. Siap. So, contoh tapi bila awak buat ni, kena ada label lah. Contoh kat sini, cikgu buat kantar cembung nipis. Kat sana kantar cembung tebal. Sini adalah kad manila. Lepas tu adalah silinder 9.5. Ni adalah silinder berongga berdiameter 10 cm. Awak kena copy betul-betul ayat ni untuk label ni. Alright? So, kalau betul lukisan awak akan dapat 1 markah. So, sekarang dia nak fungsi. Fungsi 2 markah. So, pilih antara 5 ni, bagi 2 fungsi. Contoh, cikgu nak pilih silinder. Cikgu cakap silinder ni berfungsi sebagai badan teleskop. Ataupun cikgu nak kad manila lah. Kad manila berfungsi sebagai memegang kantar. Kan kantar cembung tu. So kalau cikgu lukis dengan label 1 markah, fungsi 2 markah. Tapi jangan tak lukis pula. Lukislah. Alright. So maknanya sekarang you kena bersedia dengan fungsi. Maknanya apa yang awak lukis tu kena bagi tahu apa fungsi dia sebenarnya kan. Dalam peralatan tu. Okey. So kat sini je kalau you boleh sambung dengan soalan depan tadi, you boleh dapat 7/7. Alright, senang tak untuk bahagian B? Sebab tu kalau untuk bahagian B, kalau perasan you kena ada knowledge, you kena baca. You kena baca, you kena faham, you kena ingat, baru you boleh jawab soalan. Dan biasanya dia ada banyak soalan aplikasi lah. Macam yang wajarkan tu kan. So, itu saja untuk bahagian B. So, cikgu harap awak boleh belajar, awak boleh faham soalan macam mana nak jawab soalan wajarkan, boleh faham macam mana nak lukis, nak label, macam nak buat langkah-langkah, macam mana nak buat, nak jawab. Sebab kalau perasan kan, kalau dia kata, awak tak payah ulang pun tau ayat tu. Kan dia macam sejarah kan ada kepala ayat kan. Kalau sains dia more tu jawapan je. Kalau 2 markah bagi je 2 point. Tak payah tulis pada pendapat saya, tak payah. Dia more to point form, you know. Tak payah buat karangan sangat. It's very simple. Science is very simple, okay? So, cikgu harap you faham macam mana nak jawab untuk bahagian B. Dan cikgu harap you boleh ingat semua tajuk kata 4 dan kata 5. Supaya you dapat full mark dalam bahagian B. Alright? So, itu saja untuk slide cikgu untuk hari ini. So, bagi siapa yang belum like dan subscribe channel cikgu, jomlah like dan subscribe channel cikgu Azhar Zakiah binti Mat Saleh untuk mempelajari tajuk sains yang seterusnya. Okay, itu je. Thank you semua. Bye. Assalamualaikum. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.